Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Melaka United menentang Selangor FC dalam saingan Piala TYT YDP Melaka, yang mana Melaka berjaya untuk mendapatkan piala dalam pre-season ini dengan mengalahkan Selangor FC dalam sepakan penalti 4-3, yang mana sebelum itu kedua-dua pasukan terikat dengan seri 3 sama dalam 90 minit. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan, saya akan mulakan dengan pasukan Selangor FC. Apakah kekurangan dan juga kelemahan pasukan Selangor FC pada perlawanan ini? Yang pertama adalah tentang defense department ataupun bahagian back four pertahanan pasukan Selangor, yang mana mereka masih lagi tidak terlalu kompak, mereka masih lagi kurang berdisiplin dan mereka masih lagi kurang berkomunikasi di antara satu sama lain, yang menyebabkan bahagian pertahanan mereka agak terumbang-ambing dan banyak memberi ruang kepada pemain-pemain pasukan Melaka untuk exploit bahagian pertahanan mereka yang agak lemah, dan boleh dikatakan mereka juga bermain dengan defensive line yang agak tinggi ketika mereka menyerang. Itu yang pertama. Yang kedua, kelemahan pasukan Selangor di bahagian defense department adalah terletak di bahagian fullback mereka, iaitu di bahagian kanan Quentin Cheng dan juga bahagian kiri Fazli Mazlan ketika mereka build up ataupun transisi mereka ketika menyerang. Yang mana kita boleh lihat apabila pasukan Selangor ingin menyerang ataupun pegang bola, mereka akan membentuk back 3, iaitu mereka akan mengekalkan dua centre back, Yazan dan juga Syarul Nazim di bawah, dan mereka akan membiarkan Baha untuk turun bagi membentuk diamond di bahagian centre back untuk membentuk 3 centre back. Dan apabila perkara ini dibentuk, 3 centre back dibentuk di bahagian pertahanan pasukan Selangor, maka mereka telah memberikan kebebasan kepada Quentin di bahagian kanan dan juga Fazli Mazlan di bahagian kiri untuk lebih ofensif dan lebih tinggi untuk membantu bahagian sayap ataupun wide area daripada segi memberi supporting play kepada bahagian winger serta membuat overlapping. Jadi boleh saya katakan apabila Selangor menyerang, mereka akan berpaksikan kepada fullback, iaitu Quentin di kanan dan juga Fazli di bahagian kiri untuk memberikan supporting play serta untuk membuat overlapping dengan untuk tujuan melakukan crossing ke dalam kotak penalti bagi mencari Keyon ataupun Huri Heri. Tetapi perkara tersebut telah menyebabkan bahagian pertahanan mereka mempunyai ruang yang besar untuk di counter ataupun untuk diserang balas oleh pasukan Melaka. Contohnya saya ambil gol kedua pasukan Melaka yang dijaringkan oleh Sony Norde, yang mana akibat daripada Quentin dan juga Fazli yang bermain terlalu tinggi di bahagian fullback, maka bahagian belakang pasukan Selangor mempunyai space atau ruang yang sangat banyak, dan yang paling mengecewakan adalah Quentin dan juga Fazli lambat untuk menukar transisi mereka ketika mereka diserang. Bermaksud transition ketika mereka sedang menyerang ketika untuk menukar kepada bertahan, bahagian fullback pasukan Selangor agak lambat untuk track back dan tutup balik kawasan fullback mereka. Jadi apabila bertemu dengan pasukan yang mempunyai winger yang laju, maka pasukan Selangor akan mempunyai masalah apabila mereka menghadapi counter attack. Sebab apa? Sebab pemain-pemain winger yang laju seperti Sony Norde, sekiranya dapat ruang ataupun space yang kosong seperti itu, maka mereka dengan mudahnya boleh exploit dan boleh tembusi, penetrate bahagian pertahanan Selangor dengan mudah. Jadi dapat saya simpulkan di sini, ketika pasukan Selangor ingin menyerang, mereka akan memaksa fullback mereka untuk lebih ofensif bagi membuat supporting play dan juga membuat overlapping serta crossing ke dalam kotak penalti. Akan tetapi sekiranya mereka di counter, maka transition daripada menyerang ke bertahan mereka agak lambat di situ, menyebabkan pemain-pemain pihak lawan boleh exploit mereka punya ruang kosong di bahagian wide area ataupun bahagian fullback mereka sendiri. Itu yang kedua yang boleh saya komen tentang defense department. Yang ketiga, tentang defense department dan juga bahagian middle ataupun bahagian midfield, yang mana saling berkait juga, iaitu apabila mereka menyerang, mereka akan membentuk diamond back 3, iaitu Baha akan berada di depan dan dua back, center back akan berada di belakang, iaitu Syarul Nazim dan juga Yazan. Akan tetapi di depan Baha adalah Mukairi Ajmal, yang mana Mukairi Ajmal ni mereka telah meletakkan beliau di posisi nombor 8, tetapi akibat beliau bermain di midfield semalam, beliau telah diberikan kebebasan untuk beliau lebih berada di
di wide area, untuk berada di narrow area di bahagian mid, ataupun berada di mana-mana yang beliau suka. Akibat daripada peranan yang diberikan ataupun kebebasan kepada Mukairi Ajmal yang diberikan kepada beliau mampu untuk melakukan tugas dengan sangat baik di bahagian attacking ataupun di bahagian tengah untuk membantu bahagian serangan, sama ada untuk membantu Henta Aun ataupun membantu Daniel Astri, iaitu sangat-sangat bagus. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah apabila pasukan Selangor di counter atau diserang, Mukairi Ajmal gagal untuk membentuk dua double pivot ataupun gagal untuk bertahan dengan baik apabila kena counter. Sebab apa? Sebab dia telah diberi free roll. Jadi apabila Selangor di counter, Bahar yang berperanan sebagai diamond 3 back tadi itu, dia terpaksa untuk berada di bahagian tengah berkeseorangan untuk memastikan yang dia boleh patahkan. Jadi Bahar tak ada supporting play, tak ada support daripada player di bahagian tengah yang lain, menyebabkan beliau sering keseorangan. Jadi mudahlah untuk pemain-pemain lawan exploit bahagian tengah dan melakukan fast counter attack kepada pasukan Selangor FC. Dan begitu juga disebabkan bahagian tengah kehilangan ataupun tak ada Mukairi yang baik backup kepada Bahar, apabila Bahar banyak berkesorangan, menyebabkan Syarul Nazim ataupun Yazan mereka akan naik lebih tinggi untuk push ataupun melakukan pressing awal kepada bahagian tengah pasukan pihak lawan sekiranya mereka ingin di counter. Jadi perkara tersebut telah menyebabkan numbers of player pasukan Selangor di bahagian tengah ketika di counter ataupun diserang agak berkurangan. Tidak menjadi masalah untuk Mukairi Ajmal bermain dengan baik sebagai free roll, tetapi in term of attacking beliau sangat bagus, sangat cemerlang. Beliau boleh bantu Henta Aun, boleh bantu Daniel Asri. Tetapi in term of defending, bermaksud bahagian tengah pasukan Selangor akan tidak begitu solid dan kehilangan seorang player dan tak ada orang yang boleh support Bahar. Maka apabila numbers of player ketika di counter, sekiranya pihak musuh ataupun pihak lawan lebih banyak, maka Bahar dengan Yazan serta Syarul akan cepat-cepat terpaksa melakukan pressing awal dan terpaksa meninggalkan positioning mereka lebih awal, menyebabkan ruang kosong lebih banyak di bahagian belakang. Tu sebab kita tengok Melaka boleh main dengan simple football sahaja pada peluang semalam. Sebab Mukairi diberikan peranan bebas, padahal dah ada Henta Aun yang boleh bermain sebagai nombor 10, maka menjadi kucak kaca di bahagian tengah pasukan Selangor. Walaupun Mukairi boleh membantu bahagian attacking, tetapi daripada segi membantu bahagian defending, beliau agak kurang. Walaupun pada awalnya ada beliau melakukan track back untuk menghalang Nusyarul dan sebagainya, tetapi dari segi overall beliau masih lagi perlu untuk memperbaiki in term of defending dan juga support kepada Bahar yang bermain sebagai defensive midfielder untuk pasukan Selangor. Itu yang kedua, kelemahan pasukan Selangor. Dan untuk kepujian, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Selangor pada perlawanan semalam adalah mengenai Henta Aun. Pemain seperti Henta Aun telah membuktikan yang apabila Selangor mempunyai seorang player yang aktif, off-ball movement yang padu, dia pandai menempatkan diri dia dalam kedudukan yang sesuai untuk menerima bola dan rajin bergerak, maka mereka boleh ada pemain nombor 10 atau attacking midfielder yang boleh supply bola ke bahagian hadapan dengan sangat baik. Kita boleh tengok bagaimana Henta Aun assist kepada Keyon untuk gol yang pertama pasukan Selangor pada perlawanan semalam. Jadi benda tu sedikit sebanyak menunjukkan impresif lah satu peningkatan kepada bahagian attacking pasukan Selangor dengan adanya Henta Aun, yang mana sebelum ni Selangor boleh dikatakan mereka tak ada player yang proper di bahagian nombor 10. Jadi bila mana Henta Aun diturunkan, beliau boleh bermain dengan wide area, beliau boleh main dengan di bahagian tengah dengan baik. Jadi dia boleh buat supporting play kepada Keyon dan juga Heuri dengan sangat baik. Jadi benda tu yang boleh saya puji untuk pasukan Selangor yang pertama. Dan yang terakhir, yang boleh saya puji untuk pasukan Selangor adalah tentang Khairul Azhan. Semalam, kalau Khairul Azhan tak ada, saya rasa Selangor telah dibolosi dan dikalah lebih awal oleh pasukan Melaka. Nasib baik disebabkan kecekapan dan juga kecemerlangan pasukan goalkeeper pasukan Selangor, Khairul Azhan, maka beliau boleh menyelamatkan gawang pasukan Selangor daripada dibolosi lebih daripada 3 atau 4 gol lah. Dia banyak saving pada perlawanan semalam. Jadi defense department kena perbaiki, tengah kena bagi jadi lagi stabil. Untuk striker dan juga winger perlu lebih function. Sebab apa? Sebab semalam macam biasa, macam saya cakap, secara kesimpulannya, tuntasnya,
Selangor masih lagi mengharapkan fullback untuk bermain dengan ofensif, tetapi benda tersebut akan memakan diri mereka sendiri apabila bertemu dengan pasukan yang lebih laju, dan mereka juga perlu memastikan yang bahagian tengah mereka lebih stabil untuk memberi support kepada Baha yang bermain sebagai single pivot, dan mereka juga perlu memastikan winger mereka tu boleh berfunction supaya bahagian fullback ni lebih boleh seimbang antara bertahan dan juga menyerang. Itu untuk pasukan Selangor. Untuk pasukan Melaka, saya boleh puji untuk pasukan Melaka yang pertama. Mereka punya defense department pada awal-awal separuh masa pertama, mereka menunjukkan satu persefahaman yang bagus. Mereka berjaya buat outside trap yang bagus. Kiranya mereka punya pembacaan game bagus sebab mereka tahu Keyon dan juga Heuri kadang-kadang selalu berada dalam positioning yang agak off. Jadi bila mana mereka boleh buat outside trap sehingga lebih daripada 3 kali dalam satu game, bermakna memang bukan mereka punya offside trap tu sangat-sangat berjaya, tetapi memang totally berjaya. Ditambah pula itu membuktikan yang bahagian serangan Selangor memang bermasalah lah dari segi positioning dan juga dari segi ketelitian offside trap yang dibuat, ataupun dari segi ketelitian untuk melepasi bahagian offside trap yang dibuat oleh back four pasukan Melaka United pada perlawanan semalam. Yang tu boleh saya puji. Memang defend pasukan Melaka awal-awal mereka bermain dengan bagus, buat offside trap jadi lebih daripada 3 kali tu kira paduah kan. Tetapi yang bermasalahnya adalah serangan pasukan Selangor lah, sebab offside lebih daripada 3 kali itu adalah bukan satu yang normal. Itu yang pertama yang boleh saya puji. Yang kedua yang boleh saya puji tentang pasukan Melaka ni adalah dari segi transisi mereka menyerang, yang mana mereka agak berbahaya apabila mereka berjaya untuk melakukan counter attack. Sebab di bahagian kanan mereka ada OT, di bahagian kiri mereka ada Sony Nordin, yang mana kedua-dua winger ni memang sangat laju. Jadi apabila mereka counter, memang benda tu akan menjadi ancaman kepada bahagian pertahanan yang bermain dengan defensive line yang agak tinggi dan yang bermain dengan fullback yang lebih ofensif macam Selangor. Jadi kita boleh tengok bagaimana Sony Nordin boleh exploit akan kelemahan pasukan Selangor itu sendiri. Begitu juga dengan OT di bahagian kanan. Cumanya OT pada bahagian ni taklah efisien sangat sebab hantaran-hantaran yang dilakukan tidak beberapa menjadi kepada Sony Nordin dan juga kepada OT ketika first half. Jadi secara overallnya untuk Selangor, dua benda tu saya boleh puji untuk pasukan Melaka United lah kan pada perlawanan semalam. Kelemahan pasukan Melaka United, saya rasa kelemahan ini boleh diperbaiki dengan adanya Ifedayo. Sebab apa? Sebab macam saya cakap, Melaka masih lagi mengamalkan corak serangan menggunakan bahagian winger, iaitu Sony Nordin dan juga OT. Jadi apabila kedua-dua player ni bermain dengan sangat baik, mereka suka untuk melakukan cutback dan melakukan passing, back pass ke dalam kotak penalti. Tetapi yang menjadi masalah adalah dari segi finishing dan juga daripada segi seorang striker. Siapa yang akan menyambut hantaran tersebut? Jadi bagi saya, bila mana ada Ifedayo dalam skuad, saya rasa benda tu akan menjadi masalah ni akan menjadi selesai lah untuk pasukan ataupun bahagian hadapan pasukan Melaka United pada game-game dalam saingan Liga Super. Kita tengok nanti saingan Liga Super macam mana. Adakah mereka masih boleh mengekalkan corak permainan sebegitu, ataupun mereka masih lagi mempunyai masalah yang sama walaupun Ifedayo telah menjadi striker mereka. Jadi secara overallnya Melaka masih lagi bermain dengan direct football. Mereka akan counter attack menggunakan winger mereka yang laju. Itu akan menjadikan kelebihan untuk mereka, dan sekiranya mereka ada target man yang bagus, mereka akan boleh skor lebih daripada 1 gol dalam satu perlawanan. Dan yang paling penting, kunci kekuatan pasukan Melaka adalah mengenai, selain dari counter attack, adalah set pieces. Kita boleh tengok free kick, sekiranya Adriano ambil, maka akan menjadi bahaya. Corner kick, mereka ada Fadli Shaz dan juga Justin Bass yang boleh tanduk. Jadi benda tu juga akan menjadi ancaman kepada pasukan-pasukan lawan. Selain daripada counter attack yang ada winger laju, mereka juga ada set pieces yang bagus ataupun set piece taker yang bagus dan juga penyudah yang bagus melalui set pieces. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah untuk Melaka menang piala pertama.